Ya, dah 11.35. Bismillah. Dia nampak lagi tu. Hello? 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 Apa ni? Ini cerita Mustaqim. Okey. Hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada pelajaran baru iaitu pelajaran 3 tentang solat sunat. Okey, faham anak-anak pelajar tahun 4? Okey, sebelum kita mulakan kelas, kita baca dulu doa sebelum belajar. Okey, tanda tangan sama-sama anak-anak pelajar tahun 4 semua tanda tangan. Baca doa sama-sama, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala أشرف asyrafil الأنبياء anbiya'i والمرسلين wa ala alihi وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين. Rabbi syrah li والحمد sadri لله wa رب yassir li amri العالمين wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربنا آتنا في الآخرة في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب وقنا النار. عذاب صلى الله النار. على صلى صلى الله الله سيدنا على على سيدنا سيدنا وعلى محمد آله وعلى آله وصحبه وسلم وسلم والحمد والحمد لله لله رب رب العالمين. العالمين. Amin. Okey, Alhamdulillah tutup mic. Okey, tutup mic. Okey, sekarang ni siapa yang tak tanda lagi kehadiran, tolong tanda kehadiran dalam Google Form yang telah diberikan dekat Seriti Al-Mustaqim Gombak. Ada sediakan Google Form untuk isi kehadiran. Kepada pelajar tahun 4 FEQA, Muallimah minta semua isi borang kehadiran. Semua isi borang kehadiran. Okey, dah isi? Kepada yang baru masuk, tolong isi borang kehadiran. Okey? Okey, terima kasih. Okey, sekarang ni pukul 11.39. Okey, sebelum kita masuk pada tajuk baru kita hari ini, iaitu pelajaran 3 tentang solat sunat. Muallimah nak bagi kuis dulu. Muallimah bagi kuis. Muallimah letak kuis dekat chat.
Okey. Okey. Mualimah akan sediakan satu kuis yang berbentuk Google Form dan Mualimah post sekarang dekat chat. Mualimah bagi masa kepada anak-anak untuk jawab. Mualimah bagi 20 minit untuk anak-anak pelajar jawab sampai pukul 12. Nampak tak? Maklimah, apa Maklimah? Tadi baru Maklimah. siap. Okey. Maklimah. Okey, tolong jawab. Sebelum kita masuk pada kelas, sebelum kita masuk pada tajuk baru hari ini, Mualimah bagi masa 20 minit untuk anak-anak pelajar tahun 4 jawab soalan yang disediakan dalam bentuk Google Form. Boleh tengok dekat chat, Mualimah dah post. Okey, Mualimah bagi masa sampai pukul 12 untuk anak-anak pelajar jawab. Tekan link kat bawah. Tekan link ni. Ya. Oh ya, Ma. Siapa yang panggil ni? Aziz. Aziz yang tanya. Aziz. Ah, Aziz. saya punya jam tu. Okey, tutup mic. Faham tak? Awak, suara TV awak sekarang awak bising lah. Tolong tutup. Tutup suara. Kalau siapa yang duduk depan TV, tutup TV tu. Tutup TV tu. Kalau buka TV tu, nanti ganggu orang lain. Dah isi, tolong submit. Hantar pada Mualimah. Faham tak? Ni buka Google Form ni. Nampak tak? Mualimah dah post ni. Mualimah bagi masa sampai pukul 12. Minta anak-anak pelajar tahun 4 FECOM jawab dulu soalan tentang ulang kaji tajuk khutbah Jumaat. Mualimah bagi kuis sikit, tolong jawab. Mualimah bagi masa, Mualimah kurangkan sikit 15 minit untuk jawab link Google Form yang Mualimah telah post dekat chat. Awak tekan link tu, lepas tu kemudian dia akan keluar soalan. Dia keluar soalan, awak buka, awak jawab soalan tu. Faham? Jawab soalan tu. Lepas jawab, awak tekan hantar dekat bawah sekali. Faham ke? Anak-anak pelajar tahun 4? Semua sekali ada 18 orang ni, faham ke? Nampak tak? Dapat tak Google Form yang Mualimah bagi tu? Nampak ke tak nampak ni?
Tolong jawab soalan yang Mukadimah bagi ni dulu. Mukadimah bagi masa 15 minit sampai pukul 11.55 kita akan bincang. Faham ke? Semua senyap ni. Amira Jasmine faham? Faham. Faham. Nampak tak Google Form yang Mukadimah post dekat chat? Dah siap. Hmm? Dah siap dah? Okey. Jawab dulu. Soalan tu tentang khutbah Jumaat. Mukadimah nak test sikit. Kita dah belajar kan minggu lepas. So, nak anak-anak pelajar just jawab je. Siapa yang tak faham? Kenapa tak faham? Apa yang tak faham? Tekan ni tu. Kenapa ramai cakap tak faham ni? Tekan link warna biru ni. Lepas tu dia akan keluar soalan. Nampak tak contoh soalan? Yang pertama tulis dulu nama awak, nama murid. Kemudian soalan yang pertama, apakah erti khutbah Jumaat? Yang kedua, apakah hukum membaca khutbah Jumaat? Nampak tak ni? Awak nampak tak soalan-soalan ni? Apakah hukum membaca khutbah Jumaat? Wajib ke sunat ke harus? Tanda satu je. Bilakah khatib membaca khutbah Jumaat? Dua je. Jawapan pilih satu je. Sebelum solat Jumaat itu adalah rukun khutbah Jumaat. Boleh tanda lebih daripada satu jawapan. Berikut merupakan syarat sah khutbah Jumaat kecuali ni nak kata semuanya betul kecuali satu. Tanda satu tu. Tanda satu je yang salah tu. Lepas tu senaraikan 3 perkara sunat ketika berkhutbah. Apa dia? Perkara sunat ketika berkhutbah. Tulis 1 apa dia, 2 apa dia, 3 apa dia. Kemudian yang terakhir, yang manakah di antara berikut merupakan hikmah khutbah Jumaat. Boleh tanda lebih daripada satu jawapan. Semua yang mana satu merupakan hikmah khutbah Jumaat, tanda. Jawapan dia ada lebih daripada satu. Yang salah, yang bukan hikmah tak payah tanda. Ada semua ni. Amirah Jasmine dah hantar bagus. Ishraf dah hantar bagus. Okay, baru 3 orang hantar. Semua sekali ada 18 orang. Baru 2 orang hantar. Semua sekali ada 18 orang. Mukadimah bagi masa lagi ada 6 minit lagi. Ada 6 minit lagi untuk siapkan. Ada 6 minit lagi untuk siapkan. Jawab soalan ni. Yang Mukadimah bagi ni, Google Form yang Mukadimah bagi ni. Jawab soalan tu.
Baru 2 orang hantar. Amirah Jasmine dan juga Ishrah. Okey, bagus. Amirah Hakimi dah hantar. Next. Ada lagi masa 4 minit. Ada masa lagi 4 minit. Ada masa lagi 4 minit. Afina binti Faizal Amri dah hantar, bagus. Adelia Hani dah hantar, bagus. Ada lagi 1, 2, 3. Ada 13 orang lagi belum hantar. Teruskan. Ada 4 minit lagi. 3 minit lagi. Yang dah hantar, yang dah siap tak dah hantar. Tiga minit lagi. Teruskan menjawab. Semua faham kan arahan? Semua faham ke arahan semestinya? Terima kasih yang telah bagi kerjasama. Ada masa lagi 2 minit. Teruskan menjawab soalan. Senang je kan? Okey, Nur Wafa Az-Zahra dah hantar. Ada lagi 12 orang. 1 minit lagi. Satu minit lagi. Siapa yang dah siap hantar? Dua belas orang lagi. Are you okay? Dah 11.55. Okay, Mak Limah bagi masa tambahan 5 minit lagi sampai pukul 12. Boleh teruskan menjawab. Mak Limah bagi masa. Okay, 4 minit lagi sampai pukul 12. Boleh teruskan menjawab. Siapa yang tak jawab lagi tolong jawab.
Wafat Az-Zahra, saya dah siap. Hanya hamba tak faham. Hanya hamba ni nama apa ya? Hanya hamba tolong buka link yang Mukadimah bagi dekat atas tu. Buka Google link form. Buka link Google Form yang Mukadimah bagi dekat atas tu. Lepas tu jawab ni. Yang warna biru ni. Yang kelas PK tahun 4, 23 Jun Selasa. Sila tekan Google Form berikut untuk menjawab soalan. Tekan link warna biru tu, kemudian jawab soalan. Tulis nama, lepas tu jawab soalan. 3 minit lagi. Baru 6 orang hantar. 12 orang lagi, 11 orang lagi. Masih lagi tinggal 3 minit. Yang dah siap bagus. Yang belum siap teruskan lagi, ada masih lagi 2 minit. Teruskan. Abdul Hadi. Okay, 10 orang lagi. 2 minit lagi 10 orang. Yang terbaru Abdul Hadi dah hantar. Aziz Radian dah hantar, bagus. Muhammad Azhar Fakhrullah dah hantar, bagus. Lagi. Lagi 8 orang lagi. 8 orang lagi, ada 1 minit lagi. Lagi 1 minit. Lagi 1 minit. Teruskan jawab. Sebab lepas pada ni kita akan bincang. Lepas tu, habis bincang kita akan masuk tajuk baru. Jawab sendiri ya. Ishraf dah hantar tadi kan? Ishraf jawab 2 kali ke? Mukadimah dah pukul 12. Okey, dah habis masa. Siapa lagi yang tak jawab tu? Siapa lagi yang tak siap? Oh, Alimah. Akhirnya lah. Alimah. Ya. Betul. Nak tanya apa? Okey, dah habis masa, dah pukul 12 1 minit. Okey. So, insyaAllah kita akan bincang sekejap, 5 minit je. Kita akan bincang sekejap soalan tadi. Ulang kaji fiqh tahun 4. Okey, soalan yang pertama. Ni nama lah. Okey, ni nama. Nama yang dah hantar, Mukadimah ucapkan tahniah. Akil Danish, Ishraf,
Dia Aini Fakhira, Nur Akila Insyira, Wafa Az-Zahra, Amirul Hakimi, Haziq Rayyan, Abdul Hadi, Muhammad Azhar Fakrullah, Purwatu Ain, Adil Yahani, Afina binti Faizul Amri, Amira Jasmi. Okey, tanya bagi yang berjaya siap. Okey, kita akan bincang satu-satu soalan. Soalan yang pertama, apakah erti? Awak nampak tak? Okey, soalan yang pertama. Erti khutbah solat Jumaat adalah solat 2 rakaat. Khutbah Jumaat. Okey, jawapannya adalah solat Jumaat adalah solat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu Zuhur hari Jumaat secara berjemaah yang didahului dengan 2 khutbah. Jawapan dia ada 3 poin saja. Yang pertama, khutbah Jumaat adalah syarahan. Okey, soalan satu, jawapan dia ada 3 poin. Yang pertama, ditanya apa erti khutbah Jumaat. Okey, jawapannya adalah siapa yang ada 3 poin ni dia dapat betul. Full mark, markah penuh. Yang pertama, poin dia khutbah adalah syarahan ataupun pidato. Khutbah adalah syarahan ataupun pidato yang mengandungi, dia ada 3 poin kan? Poin yang pertama, syarahan. Khutbah adalah syarahan ataupun pidato yang mengandungi nasihat dan pengajaran. Yang ketiga, poin yang ketiga, dilakukan sebelum solat Jumaat. Siapa yang ada 3 poin ni dia dapat betul semua sekali. Okey, faham? Okey, soalan yang kedua, ditanya apa? Soalan yang kedua, apakah hukum membaca khutbah Jumaat? Wajib ke, sunat ke, harus? Oh, ada juga yang jawab harus, ada juga yang jawab sunat. Wajib. Okey. Jawapan dia wajib. Wajib. Kalau tak baca khutbah Jumaat, tak sah solat Jumaat. Faham? Jawapannya adalah wajib. Kalau tak ada khutbah Jumaat. Soalan yang kedua, apakah hukum baca khutbah Jumaat? Jawapannya adalah yang pertama iaitu wajib. Faham? Kalau tak baca khutbah Jumaat, tak sah solat Jumaat. Okey, soalan yang ketiga, Mualimah pergi laju-laju siapa yang jawab wajib betul. Soalan yang ketiga, bilakah khatib membaca khutbah Jumaat? Oh, 13 orang jawab sebelum solat Jumaat. Okey. 13 orang ni betul. Siapa yang jawab sebelum solat Jumaat betul. Okey, bila khatib membaca, tolong tutup suara siapa ni. Okey, bila khatib membaca khutbah Jumaat? Jawapannya sebelum solat Jumaat. Faham? Sebelum solat Jumaat. Ada 13 orang yang jawab sebelum solat Jumaat, 13 orang ni betul. 1 orang lagi dia jawab selepas solat Jumaat. Kena betulkan jawapannya adalah sebelum solat Jumaat. Faham? Okey, soalan yang keempat.
Soalan yang keempat dia tanya pasal apa? Okey, soalan yang keempat ditanya, yang manakah di antara berikut adalah rukun khutbah Jumaat? Boleh tanda lebih daripada satu. Okey. Yang mana betul? Yang ni. Rukun khutbah Jumaat. Ni. Rukun khutbah Jumaat ada ada 3 je yang betul kat situ. Yang pertama memuji, yang pertama ditulis khatib berkhutbah di atas mimbar atau tempat yang tinggi, salah. Ini adalah sunat. Yang kedua, memuji Allah dalam khutbah pertama dan kedua dengan lafaz alhamdulillah, betul. Khatib memberi salam sebelum berkhutbah, salah. Memberi peringatan supaya bertakwa kepada Allah pada khutbah pertama dan kedua, betul. Dan yang ketiga, membaca satu ayat Al-Quran dengan sempurna sama ada dalam khutbah pertama atau kedua, betul. Okey, faham? Okey, ni kena hafal rukun-rukun khutbah. Kemudian soalan seterusnya, Maklimah laju-laju Soalan seterusnya yang kelima, berikut merupakan syarat sah khutbah Jumaat. Syarat sah khutbah Jumaat. Apa dia jawapannya? Syarat sah khutbah Jumaat. Semua betul kecuali satu sahaja. Yang mana salah? Yang bawah sekali. Okey? Semua betul. Khatib hendaklah menutup aurat, betul. Khatib suci daripada hadas kecil dan besar, betul. Khatib membaca rukun khutbah dalam bahasa Arab, betul. Dan khatib berturut-turut di antara khutbah dan solat Jumaat, betul. Satu lagi yang terakhir itu adalah salah. Okey, yang ketiga, yang soalan yang keenam. Senaraikan perkara-perkara sunat ketika berkhutbah, apa dia? Perkara-perkara sunat ketika berkhutbah apa dia? Khatib berkhutbah di atas mimbar ataupun tempat yang tinggi. Apa lagi jawapannya? Senaraikan 3 perkara perkara-perkara sunat ketika berkhutbah. Siapa yang jawab 3 daripada 7 yang ada dalam buku teks tu kira betul lah. Siapa yang jawab khatib berkhutbah di atas mimbar atau tempat yang tinggi, betul. Siapa yang jawab membaca khutbah dengan terang dan fasih, betul. Siapa yang jawab memandang kepada para jemaah, betul. Siapa jawab memberi salam sebelum berkhutbah, betul. Siapa jawab khatib duduk sebentar sebelum memberi salam, betul. Siapa jawab khatib menyampaikan khutbah secara tertib dan khatib memegang tongkat ketika berkhutbah. Okey, clear? Soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir, dia yang manakah di antara berikut merupakan yang manakah di antara berikut merupakan hikmah khutbah Jumaat? Yang mana? Yang mana di antara berikut merupakan hikmah khutbah Jumaat? Ada 3 je jawapan yang betul kat situ. Yang pertama, dapat nasihat dan pengajaran daripada isi khutbah. Yang kedua, dapat menambahkan ketakwaan pada Allah. Yang ketiga, dapat mengetahui hal ehwal semasa. Yang keempat, dapat meningkatkan keyakinan terhadap syariat Islam. Dapat merapatkan ukhuwah antara para jemaah, ni salah. Siapa jawab dapat merapatkan ukhuwah antara para jemaah? Salah. Okey, baik. Itu sahaja ulang kaji hari ini. Terima kasih. Okey. Bagus. Terima kasih pada semua yang jawab. Okey. Semua
Semua okey? Semua okey? Okey? Okey ke tak okey ni? Okey, terima kasih pada jawapan. Okey, mantap. Kita akan masuk kepada kita masuk pada topik hari ini, insya-Allah. Okey, nampak? Nampak tak nampak? Nampak tak slide? Nampak tak slide? Mak Lima tanya ni. Mak Lima tanya nampak slide tak? Nampak. Nampak? Okey, bagus. Nampak. Okey, baik. Bagus. Okey, hari ni kita akan masuk tajuk tajuk solat-solat sunat, pelajaran yang ketiga. Tapi solat-solat sunat ni ada banyak jenis. Tapi kita akan belajar satu jenis je hari ni. Masa ada lagi tak sampai Solat witir, solat tahajud. Hari ni kita akan belajar tentang solat sunat rawatib sahaja. Okey, kita pergi tengok. Kita tengok. Solat-solat sunat ni ada 9 jenis. Ada 9. Kalau buku teks, muka surat 13. Kat dekat slide ni ada gambar muka surat sekali, muka surat 13. Jenis solat-solat sunat ada 9. Yang pertama solat sunat rawatib yang kita akan belajar ini. Yang kedua solat sunat duha. Yang ketiga solat sunat hajat. Yang keempat solat sunat tarawih. Yang kelima solat sunat tahajud. Yang keenam solat sunat tasbih. Yang ketujuh solat sunat witir. Yang ke-8 solat sunat tahiyatul masjid. Yang ke-9 solat sunat gerhana. Okey, hari ni kita akan belajar satu sahaja daripada 9 ni. 9 ni kita akan belajar pada kelas yang akan datang. Okey? Okey, kita tengok solat sunat rawatib ni apa? Kita tengok. Solat sunat rawatib ni adalah ni maksud dia. Dekat atas kali ni muka surat 14 pula. Dekat atas kali ni dia ada cerita. Solat sunat rawatib ni adalah solat sunat 2 rakaat yang dilakukan mengiringi solat sunat fardu, sama ada sebelum atau selepas. Hukum solat sunat rawatib ni sunat. Sunat lah, bila sunat maknanya tabah. Bila kita buat dapat pahala. Okey, solat sunat rawatib ni apa? Solat sunat yang dilakukan mengiringi solat sunat fardu, sama ada sebelum ataupun selepas. Okey, jadinya solat sunat rawatib ni sebelum solat fardu kita panggil solat sunat qabliyah. Selepas solat sunat fardu kita panggil solat sunat ba'diyah. Pernah dengar kan? Okey, pernah dengar tak? Biasa kan mak ayah panggil, okey kita solat sunat dulu sebelum semayang. Okey, lepas semayang solat sunat dulu. Itulah kita panggil solat sunat rawatib. Okey. Lafaz niat solat sunat rawatib. Kita pergi satu-satu. Solat fardu subuh. Solat fardu subuh hanya ada solat sunat qabliyah. Sebelum solat fardu subuh ada solat sunat qabliyah. Lafaz niatnya macam mana? Ni usolli sunnatas subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey? Maklumat nak semua orang hafaz niat ni. Semua orang hafaz niat. Niat solat sunat rawatib, qabliyah dan juga ba'diyah. Okey? Okey, jenis yang kedua 2 rakaat sebelum solat. Okey. Macam Maklimah sebut tadi, solat subuh ada solat sunat qabliyah saja, ba'diyah tak ada.
Ba'diyah tak ada. Okey. Ni niat solat sunat qabliyah subuh. Kemudian zuhur. Zuhur dua-dua ada. Qabliyah ada, ba'diyah pun ada. Ni lafaz niat sebelum solat, lafaz niat qabliyah zuhur iaitu usalli sunnatal zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat sebelum zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okay, jelas? Senang je ni ada. Kalau kita solat sebelum solat fardu, kita sebut usalli sunnatal zuhri rak'ataini qabliyah. Kalau kita solat sunat selepas fardu zuhur, kita baca usalli sunnatal zuhri rak'ataini ba'diyah lillahi ta'ala. Maknanya sahaja aku solat sunat selepas solat fardu zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Faham anak-anak pelajar tahun 4? Faham? Senang tak senang? Niat dia. Senang je kan? Kalau sebelum, kita sebut sebelum, kita niat sebelum solat fardu. Kalau selepas, kita niat selepas solat fardu. Okey. Seterusnya, fardu asar. Fardu asar pun sama macam subuh. Dia hanya ada solat sunat qabliyah sahaja. Solat sunat ba'diyah tak ada. Okey, kita tengok ni warna oren ni. Warna oren macam merah-merah sikit ni. Ni adalah lafaz niat solat qabliyah asar. Usalli sunnatal asri rak'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku solat sunat sebelum asar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku solat sunat sebelum asar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Senang kan? Okey? Senang. Okey, seterusnya maghrib. Maghrib yang warna kuning ni. Kita tengok. Maghrib ni, solat fardu maghrib dia ada solat sunat qabliyah dan juga solat sunat ba'diyah. Okey, kita tengok. Solat sunat qabliyah. Sebelum ni maknanya, qabliyah ni maknanya sebelum. Niat dia apa? Usalli sunnatal maghribi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Makna dia dalam bahasa Melayu senang je. Sahaja aku solat sunat sebelum maghrib 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Faham ke? Maklimah gila-gila ni. Sahaja 4 ni semua bijak-bijak dah kan? InsyaAllah faham. Okey. Seterusnya, solat sunat 2 rakaat selepas maghrib. Macam mana niat dia? Niat dia senang je. Usalli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyah lillahi ta'ala. Kalau bahasa Melayu dia sahaja aku solat sunat selepas maghrib 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, dan yang terakhir solat sunat ba'diyah, solat sunat rawatib isyak. Okey. Isyak ada dua-dua, qabliyah dan juga solat sunat qabliyah isyak dan juga solat sunat ba'diyah isyak. Semua faham? Qabliyah isyak maknanya sebelum solat isyak. Kalau ba'diyah isyak maknanya selepas solat isyak. Okey, kita tengok niat lafaz niat solat sunat sebelum isyak iaitu usalli sunnatal isya rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat sebelum isyak 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Senang kan? Okey. Dan yang terakhir solat sunat selepas isyak iaitu usalli sunnatal isya rak'ataini ba'diyah lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat selepas isyak 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey. Faham? Semua dapat lafaz niat untuk semua solat rawatib? Dapat tak? Dapat. Dapat. Okey, bagus. Alhamdulillah. Kita pergi pada banget. okey, gampang. Dapat. Okey, seterusnya.
Kaifiat solat sunat rawatib. Tahu tak makna kaifiat tu apa? Kaifiat tu maknanya cara-cara solat sunat rawatib. Cara-cara solat sunat rawatib ni senang je macam solat sunat fardu biasa. Kalau rakaat pertama tu awak baca Al-Fatihah dan juga surah Al-Kafirun. Kalau rakaat yang kedua awak baca surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Ikhlas, iaitu Qul Huwallahu Ahad. Okey, kita tengok contoh. Mak Halimah bagi contoh dekat YouTube Okey. Yes. Mak Halimah bagi contoh dekat YouTube. Kita tengok macam mana cara-cara solat sunat rawatib. Okey. Sekejap ya. Okey, nampak tak gambar ni? Nampak tak? Nampak kan? Nampak. Oh, 7 minit juga ni. Nampak. Okey, boleh dengar tak suara? Dengar tak suara dia? Tak. Nampak. Tak dengar. Sekejap ya. Tak dengar. Sekejap Dia baru je keluar suara. Tersekat-sekat Mak Halimah. Contoh solat sunat biasa. Okey. Sekat-sekat mana? Siapa dengar je? Mula Soli sunatan subuh. Okey, ni dia bagi contoh cara solat sunat qabliyah sebelum subuh. Lillahi ta'ala. Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Alina tak tahu kenapa sekat-sekat. Mak Halimah tersekat-sekat. Mak Halimah pun tak pasti kenapa. Halimah tersekat-sekat. Ni dia baca. Okey, ni dia baca. Okey, lepas dia angkat takbiratul ihram, dia baca iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira macam biasa. Tak dengar. Dia sekat-sekat lah, tak apalah. Hanifa muslimah wa ana minal Mak Halimah, apa yang dah jadi? Sekejap. Okey, baik macam ni. Nampak ni. Okey dah. Pin. Dah nampak muka orang. Hanani. Okey. Okey. Tutup suara. Habina mana ada? Tutup semua, tutup mic semua.
Masa tinggal sikit je lagi. Okey. Tadi kita nak belajar kaifiat solat sunat rawatib. Cara-cara solat sunat rawatib. Tadi Muklimah nak tunjuk YouTube, nak tunjuk video cara-cara solat sunat rawatib. Tapi sebab video tu macam bunyi tersekat-sekat, jadi tak apalah, kita tengok lain kali insya-Allah. Okey. Senang je cara solat sunat rawatib ni, macam Muklimah sebut tadi, senang je macam solat biasa. Cuma pada rakaat yang pertama tu awak baca surah Al-Fatihah dan juga surah Al-Kafirun. Nampak tak kat sini ni? Tengok anak panah yang Muklimah tunjuk ni. Dan rakaat yang kedua awak baca surah Al-Fatihah, kemudian baca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Yang lain sama je. Faham? Yang lain sama je macam solat biasa. Okey, semua jelas? Okey, jelas Kita pergi pada yang seterusnya. Nak habis dah ni? Yang seterusnya, hikmah solat sunat rawatib. Apa dia hikmah solat sunat rawatib? Ada 3. Yang pertama dikasihi Allah dan Rasul. Allah dan Rasul sayang orang yang rajin solat sunat rawatib ni. Allah sayang, Nabi pun sayang orang yang rajin solat sunat. Bila dia rajin solat sunat rawatib, dia dapat pahala lebih. Dan juga dia dapat, ni yang kedua ditulis, mendapat pahala. Nampak tak ni yang atas ni? Mendapat pahala. Siapa yang buat solat sunat rawatib, dia dapat pahala. Tampung balik kekurangan dia dalam solat fardu. Contoh waktu awak solat fardu tu, awak tak ingat ke, awak lalai ke, bila solat sunat, bila awak buat solat sunat rawatib ni, dia dapat tampung balik pahala awak solat sunat fardu. Faham tak? Tu hikmah dia. Yang ni lah yang Muklimah sebut tadi, yang ketiga ni menambah kesempurnaan solat fardu. Segala cacat celah solat fardu awak yang awak tak ingat, awak lupa, awak lalai, awak ingat benda lain. Oh, lepas ni aku nak buat apa ya? Oh, lepas ni aku nak pergi makan. Oh, lepas ni ada Fikri nak datang. Ada kawan nak datang. Otak awak tak ingat Allah waktu awak semayang. Okey. Jadi dah cacat dah pahala awak dekat solat fardu. Bila awak rajin buat solat sunat rawatib, maka dia dapat tampung kesempurnaan solat fardu tersebut. Faham? Faham? Jelas? Okey, jelas. Okey, alhamdulillah. Okey, kita pergi yang kat bawah ni pula. Dia tanya kita, tahukah anda? Dia tanya kita. Tahu ni? Hello? Kenapa ngesat ni? Coach Azlan. Kenapa ni? Ada yang Lima. Dekat 5. Hello. Yang sangat digalak. Alamak Lima. Internet Lima tak kuat. Mana internet Tak kuat ke? Tak kuat. Sebab ngesat tadi. Kuat suara ni. Okey, jelas? Dah kuat dah ni suara. Okey, alhamdulillah. Okey, ni tengok dekat bawah ni gambar ni, warna kuning ni. Tahu tak kita bahawa solat sunat ni rawatib ni ada yang panjang sangat. Apa dia tadi? Okey, tahu tak bahawa solat sunat rawatib ni dia ada 2. Sunat muakkadah, sunat muakkad yang sangat-sangat digalakkan, dan juga solat sunat
dan juga sunat ghairu muakkad yang tidak digalakkan. Yang digalakkan tengok kat sini. Yang ni awak boleh bacalah sendiri. Yang pertama 2 rakaat sebelum solat fardu subuh. Yang ni sangat-sangat digalakkan. Kalau awak rajin, awak buat, awak mesti buat semua. Kalau awak malas, awak buat 5 ni je. Yang sangat-sangat digalakkan ni. 5 ni sahaja. Nampak tak anak panah? Kalau awak rajin, awak buat semua. Semua 10 ni. Okey. Kita belajar apa dia solat sunat rawatib yang sangat maksudnya sangat digalakkan. Sunat muakkadah, iaitu yang pertama 2 rakaat sebelum fardu subuh. Awak sembahyang sebelum fardu subuh tu sangat-sangat digalakkan. Yang kedua 2 rakaat sebelum fardu zuhur ataupun Jumaat. Fardu zuhur digalakkan solat sunat sebelum solat zuhur tersebut. Qabliyah zuhur lah. Yang ketiga 2 rakaat selepas solat fardu zuhur. 2 rakaat selepas solat fardu zuhur. Zuhur, qabliyah dan juga ba'diyah dia dua-dua sunat muakkad. Yang keempat 2 rakaat selepas fardu maghrib. Lepas 2 rakaat solat ba'diyah maghrib sangat-sangat digalakkan. Dia panggil sunat muakkad. Dan yang kelima 2 rakaat selepas solat fardu isyak. Okey, 2 rakaat selepas solat fardu isyak. Faham? 5 ni sangat-sangat digalakkan untuk buat. Okey, dan kita punya yang terakhir. Okey, yang terakhir tak ada apa pun. Dah habis dah pelajaran kita untuk hari ni. Wali harap baliknya awak baca balik. Sabar. Dengar dulu arahan. Okey, dengar dulu. Pak Alimah nak cakap apa ni. Okey, alhamdulillah hari ni kita dah belajar tentang satu daripada 9 jenis solat sunat, iaitu solat sunat rawatib. Okey, solat sunat rawatib ni sangat penting sebab dia untuk tambah kesempurnaan solat fardu kita. Okey, faham? Jadi Mu'alimah nak balik ni kat rumah ni tolong praktiskan, tolong hafal dan buat solat sunat. Boleh? Boleh? Hafal niat tu. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Anak-anak pelajar tahun 4. Boleh ke tak boleh? Okey, baik. Boleh. Okey, terima kasih lah. Alhamdulillah. Setakat itu sahaja pelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasama dan juga perhatian. Okey, kita baca sama-sama selepas belajar. Tanda tangan semua. Baca doa sama-sama selepas belajar. Semua tanda tangan. Bismillah. Amin. Jumpa lagi kelas minggu depan. Jumpa lagi kelas minggu depan. Bye. Jumpa lagi kelas Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi kelas minggu depan.